Okey, jadi saudara-saudara, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum bahawa tadi Speaker Dewan Negara iaitu Tan Sri Rais Yatim bakal membakar jabatan telah membuat satu kenyataan yang mengatakan bahawa kluster mahkamah wajar ataupun beliau menggesa supaya kluster mahkamah digantung keahlian sebagai ahli parlimen dan tidak dibenarkan memegang sebarang jawatan. Saya seronok nak jawab Rais Yatim ni sebab beliau ini adalah seorang pengamal undang-undang. Kalau pengamal undang-undang mengeluarkan kenyataan bodoh macam ni, sewajarnya kita memberikan teguran, tuan-tuan. Untuk makluman Rais Yatim, nombor satu sekali, mana lebih mulia di antara kluster mahkamah dengan kluster penjenayah yang diselamatkan oleh politikus setelah mereka bersetuju menjadi barwa kepada pihak-pihak tertentu. Yang ni saya nak beritahu. Dia kena cermin diri dia sendiri. Saya ambil contoh paling mudah lah. Kalau misalnya beliau yang sebelum ini ada kes dengan amahnya sendiri. Kalau beliau didakwa di mahkamah, adakah beliau akan mengeluarkan kenyataan bahawa beliau juga wajar digantung dan tak dibenarkan memegang jawatan? Yang tu kita kena tanya dengan Rais Yatim. Saya nak beritahu dengan Rais Yatim bahawa hari ini kluster mahkamah yang dimaksudkan ni, saya tahulah yang dimasukkan Datuk Seri Najib, yang dimasukkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang dimasukkan mereka-mereka yang tidak pernah tunduk dengan PPBM dan memang tak suka dengan PPBM. Contohnya macam Datuk Seri Ahmad Maslan. Itu sebab bersatu, sebulat suara memutuskan takkan mengundi Datuk Ahmad Maslan dan mereka akan mengundi Ngah Komeng. Kalau tak undi Mak Maslan, dia orang tak cakap lah ada orang nak undi Ngah Komeng. Tapi kalau tak undi Mak Maslan, mestilah Ngah Komeng akan menang, betul tak? Itu sebab hari ni kita tengok mereka mengambil keputusan bila kita dah tembak semalam. Mereka mengambil keputusan untuk melanjutkan proses pengundian untuk memilih timbalan speaker dibuat pada bulan Disember. Sebab kononnya nak masukkan, nak tambah seorang lagi timbalan speaker daripada pembangkang. Okeylah tu, tak kisahlah. Persoalan dia, adakah tindakan mereka-mereka yang tak nak tunduk dengan Mahathir, mereka-mereka yang tak nak tunduk dengan Muhyiddin, mereka yang tak sanggup untuk menjadi barwa kepada dua manusia ni, menyebabkan mereka ini didakwa di mahkamah dengan pendakwaan terpilih yang berniat jahat, malicious prosecution, dan terang-terang bermotifkan politik. Adakah mereka ni hina? Tun Mahathir suruh Datuk Zahid bubarkan UMNO, Datuk Zahid tak bubarkan UMNO. Kalau misalnya Datuk Zahid nak senang, dia bubarkan UMNO lah, ikut cakap Mahathir. Bila dia ikut cakap Mahathir, maka selamatlah dia. Kes dia pun mungkin diselamatkan. Tetapi dia mengambil keputusan tidak mahu membubarkan UMNO. Tuan-tuan, sama jugalah. Bila mana ada arahan daripada Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan Perhimpunan Agung UMNO untuk menghentikan sokongan terhadap Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Kita lihat rakan-rakan kita seperti Datuk Ahmad Maslan, Saudara Aziz Rahim, dan beberapa orang yang lain mengambil keputusan tidak menyokong. Dan orang ini sudah pastilah mereka-mereka yang menjadi sasaran kepada kezaliman yang dilakukan baik di zaman Atuk, begitu juga di zaman si Tompok ni, tuan-tuan.
Dua zaman ini zaman di mana bangsa minoriti yang hanya menang 13 kursi diberikan kuasa untuk menjadi Perdana Menteri. Untuk memimpin 222 orang ahli parlimen. Itu yang jadi cacah marba, tuan-tuan. Jadi saudara, kalau nak kata orang yang kluster mahkamah ni hina, kerana mereka ni didakwa semata-mata kerana mereka tidak mau tunduk dengan Mahathir dan juga Muhyiddin, saya nak tanya pula, macam mana penjenayah yang jelas penjenayah ni, yang tidak didakwa langsung, tak didakwa langsung. Contohnya bekas Perdana Menteri kita, dia boleh didakwa kerana memikat seorang wanita yang dia sedar merupakan isteri kepada Clement Augustine Paul. Clement Paul Augustine. Iaitu Nikaji. Kesalahan yang dia buat ni, jenayah yang dia buat ni, boleh didakwa di bawah Penal Code. Section 49 tak silap saya. Boleh didakwa. Maknanya dia ni, tuan-tuan, pada hakikat dan realiti dia penjenayah. Tapi dia diselamatkan, dia tidak didakwa di mahkamah. Itu sebabnya dia tidak menjadi kluster mahkamah. Sebab tak sempat pun masuk mahkamah, kesnya telah ditutup. Tuan-tuan. Begitu juga tokoh semburit negara yang pernah menjadi timbalan Perdana Menteri ataupun Menteri Kanan 1. Sekarang pun masih lagi Menteri Kanan 1. Dia dah jelas ada pengakuan daripada apa dipanggil? Haziq. Haziq nama dia. Haziq. Daripada Haziq, memang terang-terang Haziq dah mengaku dia dan Azmin lah dalam video di Hotel 4 Point Sandakan tu. Ada CCTV, ada video yang Haziq rakam. Haziq ke? Haziq. Ya. Lepas tu berlaku dalam bulan puasa. Tuan-tuan, ada pendakwaan? Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Banyak lagi lah kes yang melibatkan Syed Saddiq, kes yang melibatkan pemimpin-pemimpin PPBM, pemimpin-pemimpin Armada, Armanja, semua sekali. Semuanya, tuan-tuan, sepatutnya mereka ini diangkat menjadi penjenayah, tetapi malangnya, tuan-tuan, mereka diselamatkan oleh politikus, diselamatkan oleh Tun Mahathir, diselamatkan oleh Muhyiddin selepas tu. Maka mereka tidak didakwa di mahkamah. Itu sebab mereka tidak digelar sebagai kluster mahkamah. Jadi kalau lepas ni UMNO memerintah sepenuhnya, katalah UMNO datang dia punya gila, dia jadi pendendam, dia jadi manusia-manusia yang busuk hati macam Muhyiddin dan macam Mahathir. Kes Rais Yatim dibuka balik, kes pemberian projek 1.16 bilion dibuka balik, projek YTL 3 bilion dibuka balik, projek Nikaji dibuka balik, video semburit dibuka balik. Cuba tuan-tuan bayangkan, pada ketika itu kluster-kluster mahkamah baru ni, dia nak luluskan tak? Supaya ahli parlimen dan juga mereka-mereka yang terlibat dengan mahkamah ini digantung sebagai ahli parlimen dan tak dibenarkan memegang jawatan. Agak-agak masa tu Rais Yatim ni berani tak cakap macam tu. Jangan mimpi, tuan-tuan. Itu sebab saya nak beritahu, nombor 2 yang saya menyampah sangat dengan kaki bodek ni.
Dia ni pun lawyer. Dia seorang pengamal undang-undang. Takkanlah bodoh sangat tak tahu bahawa seseorang itu tidak bersalah sehingga dia didapati bersalah di mahkamah. Maksudnya, kalau belum selesai sampai ke mahkamah persekutuan, bagi kes yang bermula di mahkamah mahkamah tinggi, dan selagi belum tamat di mahkamah rayuan, bagi kes yang bermula di mahkamah session, kata silap saya, maka sewajarlah orang itu dianggap sebagai belum bersalah. Belum bersalah. Kalau misalnya dia didapati bersalah di mahkamah tinggi, dia putuskan dia tidak mau merayu, kan? Itu orang dah confirm bersalah. Ataupun orang yang dah didapati bersalah di mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, mahkamah persekutuan, dah bersalah. Dah confirm dah bersalah. Kan? Tetapi bila dia mohon dapat pengampunan, segala kesalahan dia itu tergugur. Kalau dia dapat pengampunan, diraja. Pun boleh pegang jawatan lagi. Kan? Jadi apa pasal nak pandai-pandai buat satu peraturan yang jelas bertentangan dengan kehendak undang-undang. Dan sebagai seorang pengamal undang-undang, bagaimana rakyat yatim boleh mengeluarkan idea bodoh macam ni? Amat menyedihkan. Mentang-mentang lah kau sekarang ni berkuasa, kan? Besok lusa bila kau dah hilang kuasa, barulah kau orang akan faham.